Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja dan tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita semua terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk cerita yang pertama ni, saya nak cerita tentang parking lot service apartment. Jadi tanpa membuang masa, mari kita terus ke cerita dia. Masa tu, saya lepak dekat Shah Alam tau. And saya selalu tumpang parking kereta ni dekat rumah kawan, apartmen kawan lah. So sebab kat situ tak payah-payah. Pada waktu tu tahun 2017 tak payah bayar lah. Tapi sekarang dah start kena bayar sebab mungkin dah maju kot kat situ. Sebab banyak kedai-kedai yang popular dan yang baru dah buka dekat kedai-kedai dekat apartmen tu lah. Jadi pada hari tu, kebetulan pada hari Khamis malam Jumaat, klise dan saya habis settlekan semua hal dan saya pun lepak dalam waktu maghrib macam tu. Jadi kebetulan time tu saya tengah tak boleh solat, bercuti kan, cuti yang Allah berikan. So saya decide nak balik terus ke rumah lah waktu tu. And hari tu pun hari lain daripada yang lain sikit. So saya rasa macam tak sedap badan, rasa macam menggigil, rasa macam tak sedap hati pun ada, kata dia. Sebab kawan-kawan saya pun sampai cakap dia orang macam pelik perangai saya waktu tu. Dia orang cakap saya macam waktu tu macam tak betul sangat, kata dia. Lain macam ni kan, mungkin nampak sangat lah, nampak yelah mungkin dah terkena gangguan ke macam mana ke kan. Jadi memanglah saya rasa tak sedap hati sangat. Tapi tak tahulah sebab apa. Kawan saya pun hantarlah saya sampai ke kereta. Dia suruh saya call dia dalam perjalanan. Sebab risau tengok saya ni dah macam tak betul sangat kan. Jadi sebagai kawan yang baik, dia kata nanti apa-apa dalam perjalanan nanti call tau. Kan, sebab takut risau pada kawan dia yang seorang ni kan. Jadi saya pun start enjin kereta and tolaklah masuk ke gear reverse. Dan tiba-tiba saya terasa waktu saya nak reverse kereta tu, saya rasa macam macam terlanggar sesuatu kat belakang tau. So waktu tu saya pun turun kereta and tengoklah kat belakang kereta. Saya tengok kat belakang apa yang ada. Tapi waktu tu tak ada apa-apa pun yang terjadi dekat belakang kereta. Tak ada dan tak ada orang kata kesan terlanggar sesuatu ke apa kan. Dan waktu tu saya terpandang ke atas. Dekat sebelah saya parking kereta tu ada satu sign yang macam satu batang tu ada tanda keluar tu kan. Sign tu berayun tau, macam kena langgar ataupun macam ada something gegarkan ataupun sesuatu bertenggik dekat atas sign tu. Lebih kurang macam tu lah agaknya. Tapi yang penting pole tu ataupun tiang tu dia macam bergegar macam tu ataupun berayun. Padahal bahagian parking lot tu tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa-apa pun. Tapi kenapa benda tu boleh berayun? Jadi benda tu macam agak mengganggu fikiran saya jugalah waktu tu kan. Pada masa tu saya buat tak tahu je lah. Saya pun anggap bunyi kuat yang macam saya terlanggar sesuatu tadi tu mungkin bunyi tayar je kot. Tak ada apa-apa yang boleh mendatangkan kemudaratan lah kan. So saya teruskan cerita. Padahal dalam hati saya waktu tu memang boleh rasa macam ada something went wrong. Apa benda yang aku langgar ni? Mungkin aku ada terlanggar sesuatu. Tu dalam hati saya lah waktu tu. So saya pun keluar daripada tempat parking tu and lalu dekat taman belakang Masjid Shah Alam. Kan, masa lalu tu dekat tepi taman yang gelap tu, tiba-tiba saya dengar bunyi bonet ni dekat belakang macam ada bunyi menghentak kuat. Macam tu tau. Waktu tu saya dah gelabah gila dah. Ingatkan ada perompak ke masuk dalam bonet kereta masa saya tinggalkan kereta dekat parking lot tadi kan.
Tapi saya dah start rasa tak sedap hati tau, and gelabah masa tu. And kebetulan bila saya tengok dekat bahagian meter tu, ada sign yang pintu kereta ni tak ditutup rapat. Biasanya dia punya sign tu lambang macam pintu kereta tak tutup rapat tu, lambang kereta kecil dengan pintu terbuka kan, macam tu kan. So saya pun berhenti sebelah taman yang gelap tu, and saya check semua pintu. Saya keluar kereta, check satu pintu, boom, saya ketatkan semua pintu balik semula dengan bonet-bonet kereta sekali. Dan bila saya dah check semua, semuanya rapat, tak ada apa masalah pun kat situ kan. Jadi saya pun masuk balik kereta dan teruskan perjalanan tu, terus untuk nak balik ke Kelang. Dan saya pun teringat kawan saya tadi pesan, in case anything just call. Dia kata beritahu dia lah apa-apa kan. Jadi untuk nak menyedapkan hati kawan saya pun telefon. Yelah, waktu tu saya pun dah agak terasa macam ada sesuatu yang tak betul kan. Saya pun telefon kawan saya. So saya pun ceritalah apa yang jadi masa dekat tepi taman tu. Dan dia marah tau, sebab yelah saya turun kereta dekat tempat yang gelap dan sunyi macam tu kan. Kenapa saya turun kereta, kata dia kan. Patutnya duduk je dalam kereta diam-diam. Masa tu saya tak tahu kenapa hati saya ni asyik berbisik, macam ada benda tu tengah tumpang sekali dalam kereta. Hati ni dah terasa, tapi kepala otak ni masih nak berhusnuzon lagi kan. Jadi saya pun teruskan pemandangan. Saya pasang earphone. Yelah, saya pakai earphone sambil drive kan. Saya pasang earphone dan sambil berborak dengan kawan tu sambil saya drive lah. Jadi saya cuba nak alihkan, orang kata, perhatian saya ni daripada benda tu, daripada fikirkan benda tu yang konon-kononnya ada dalam kereta saya lah waktu tu kan. Dan waktu tengah bersembang-sembang dengan kawan saya ni, boleh pula lah kawan saya ni sebut pasal benda tu. Waktu kita orang tengah bersembang-sembang, konon-konon saya ni nak tukarkan topik biar jangan fikir benda tu, tapi dia boleh sebut pula pasal perkara ni. Dan tiba-tiba dalam telefon saya ataupun dalam earphone saya tu, dia keluar bunyi statik tau, macam macam tu tau. Bunyi statik tu, selama saya hidup dalam 25 tahun ni, tak pernah lagi saya dengar bunyi statik macam tu. Tapi bunyi statik tu boleh menyeramkan saya tau. Jadi kawan saya pun pelik, dan dia dah pun terfikir ada benda dengan saya waktu tu. Saya pun waktu tu suruh dia senyap. Aku senyap lah. Sebab waktu tu saya dah start gelabah tau. Dah rasa macam Dah rasa takut dah. Start rasa takut tau. So dah lah, waktu tu saya dalam kereta, saya drive seorang-seorang, rasa macam nak menangis weh. Saya lupa yang cerita ni perempuan. Jadi rasa nak menangis, kata dia. Sebab tadi bila masa saya mula baca ayat kursi tu lah, baru start bunyi statik tu. Dan bulu roma saya dah start meremang dah tahu waktu tu. Dan saya rasa macam ada sesuatu pegang bahu saya. Dan masa tu lah saya rasa perjalanan saya ni nak ke Kelang adalah perjalanan yang paling lama yang pernah saya lalui sepanjang hidup saya. Sebab dengan gangguan tu, saya rasa ya Allah, lamanya bilalah nak sampai kan. So saya minta kawan saya call ayah saya dan beritahu ayah suruh tunggu dekat depan rumah. Jangan biarkan saya masuk seorang-seorang. And saya pun matikan talian telefon. Waktu tu saya tengah bercakap dengan kawan saya kan, saya matikan sementara suruh dia call ayah saya untuk beritahu tentang benda ni lah. So saya dalam perjalanan tu, saya berhenti dekat Shell sebab takut nak duduk seorang-seorang dalam kereta kan. Dekat hadapan tempat saya parking tu adalah seorang pakcik kan, dengan serban dia, baru balik masjid agaknya. So asyik pandang-pandang je dalam kereta kan. Dia pandang kan. Sebab maybe pakcik tu nampak ada benda dalam kereta saya kot waktu tu. Saya pun tak pasti juga, tapi pakcik tu asyik pandang je lah. Waktu tu saya lagilah rasa macam takut, rasa macam nak menangis. Sebab yelah, bukan saya seorang yang nampak. Mungkin sebab waktu tu saya punya otak dan fikiran pun dah terganggu. Bila tengok orang pandang-pandang kereta saya, lagilah saya fikir macam-macam kan. Dalam 5 minit macam tu, ayah saya pun call saya. Ayah cakap dia dah dengar apa yang kawan saya cerita, sebab kawan saya tadi dah call ayah kan. Jadi ayah dah tahulah apa situasi dia sebenar. Jadi dia tanya saya dekat mana waktu tu. Dan start kena benda tu daripada mana. Dan waktu ayah saya call tu, tiba-tiba bunyi statik tadi tu jadi lagi tau.
ayah saya minta saya berhenti dekat restoran dekat Kelang. Ada satu restoran tu lah kat Kelang Dan ayah kata nanti kereta saya tu biar ayah yang bawa balik. Jadi ayah saya bawa kereta ayah, dia bawa kereta saya. Macam tu lah lebih kurang. Mungkin saya rasa lebih selamat macam tu kan. Jadi Alhamdulillah saya dah mula rasa sedikit lega. Dan sebab ayah nak tolong temankan. Jadi tapi apa yang buat saya gelisah balik sebab saya nak drive seorang-seorang lagi tu, sebab nak pergi jumpa ayah dekat restoran yang dekat Kelang tu. Ya Allah, tolonglah aku kan, selamatkanlah aku, kata dia. Jadi saya pun gagahkan juga diri masuk ke dalam kereta dan start enjin kereta. Saya dapat rasa tau, dekat seat belakang tengah-tengah tu dia macam ada sesuatu yang tengah pandang je saya. Dia dekat seat bahagian belakang lah. Jadinya saya dah start rasa cuak balik semula. Saya pun call kawan saya tadi, and saya dengan niat untuk nak lekakan pemikiran saya daripada memikirkan benda-benda yang negatif tadi tu lah. Dan sampai sahaja saya dekat restoran yang ayah saya nyatakan tu, saya terus keluar kereta, terus duduk dekat meja makan kat situ. Dalam 20 minit jugalah saya tunggu kan. Dan ayah saya pun sampai. Ayah sampai bawa adik sekali. Jadi ayah saya suruh saya bawa kereta dia, and ayah saya bawa kereta saya lah. Jadi kita tukar switch kereta. Masa tu memang dah rasa lega sebab dah nak balik dah. And waktu tu adik pun ada dengan saya, temankan saya sekali. Dan sampai saja kat rumah, mak pun tanya, apa yang jadi sebenarnya ni kan, macam kecoh sangat daripada tadi kan. So saya pun cerita ni daripada saya dekat tempat saya servis apartment tadi tu sampailah ke Z, apa yang jadi kan. Dalam 30 minit lepas tu, lambat juga 30 minit ayah pun sampai rumah. Dan ayah beritahu saya yang dia dah pergi hantar kereta saya dekat car wash biar basuh. Jadi ayah kata dia dah check kereta saya dan dah halau benda-benda tu dan minta benda tu pergi daripada kereta, jangan ganggu lagi lah. So mak saya pun suruh saya mandi sebab takut saya bawa balik benda tu lah, takut nanti benda tu mengganggu pula satu keluarga saya. Bila saya dah sampai bilik air, tiba-tiba bahu saya terasa berat. Dan baru saya sedar yang benda tu masih lagi ada bersama dengan saya. Dan pada malam tu, bila saya sedar benda tu masih ada lagi dengan saya, dan benda tu dah start hinggap ke badan saya, tapi saya masih buat bodoh je. Sebab orang kata perasaan macam ni jangan dilayan tau. Jangan dilayan, jangan ambil pot, jangan terlalu taksub lah macam tu kan. And malam tu sebelum saya tidur, kawan saya tadi call lah. Dia tanya apa khabar, okey ke tak okey kan. Waktu dia call tu, saya masih lagi rasa diperhatikan tau. Dan apa yang memerhatikan saya waktu tu, dia macam daripada luar tingkap bilik saya macam tu. Tapi saya malas nak layan perasaan saya, walaupun saya tahu dia memang ada kat situ. Dan mungkin ada sense macam ni kan kadang. Yelah, kita pun kalau rasa sampai meremang, dia biasa kalau meremang kat tangan tu, orang kata, bukan saya kata, ni orang-orang tua cakap, dia biasa kalau setakat meremang kat tangan tu biasa. Memang kadang-kadang kita sejuk pun boleh rasa meremang juga. Tapi kalau sampai meremang kat tengkuk tu, dia mesti ada sesuatu yang kat situ. Mesti ada sesuatu lah. Macam tu lah lebih kurang ya. Okay, kita akan cerita. Jadi saya terangkan kat dia kenapa saya suruh dia diam tau. Sebab sebelum tu benda ni start terjadi apabila saya start baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi benda statik tu baru start berbunyi tau. Selepas saya baca ayat yang pertama tu, yang memang benda tu ada dalam kereta saya. Saya boleh pastilah waktu tu. Dan kawan saya terkejut tau. And dia cuma boleh diam je bila saya beritahu pasal tu, sebab dia masih lagi terngiang-ngiang bunyi tu. Lain macam Sekarang walaupun dah hampir setahun, saya masih lagi terngiang-ngiang lagi bunyi tu. Maksudnya masih ada lagi agaknya ya. Dan saya masih lagi merasa yang dia ada dengan saya. Untuk pengetahuan semua badan saya memang akan sakit kalau benda tu ada dekat dengan saya. Sebelum-sebelum ni saya macam ada something yang istimewa lah. Mungkin saya ada sixth sense yang mana saya boleh nampak benda tu. Tapi Allah dah tarik keistimewaan tu dan bagi dia tukar keistimewaan saya boleh nampak tu dengan saya akan rasa sakit badan. Sakit badan, lengan-lenguh macam tu kalau ada benda-benda macam tu dekat dengan saya.
Rasa sakit tu macam bahu rasa sengal-sengal, bunyi-bunyi bila digerakkan kan. Dan pernah sekali saya ada camp di Jurga. Dan waktu tu saya boleh collapse tau. Collapse pengsan. Saya cuma boleh gerakkan mata je sebab benda tu terlalu kuat dekat sana. Mak saya pernah beritahu saya yang Jugra tu tempat orang dulu-dulu buang benda. Jugra ni kat mana Siapa tahu boleh komen sikit tak? Kan? Okey, sambung kepada cerita tadi. Dalam seminggu macam tu, kawan saya beritahu yang dia call mak dia and dia dengar lagi bunyi statik yang menyeramkan tu. Maksudnya benda tu pun ganggu pada kawan dia, kawan saya jugalah Apa yang paling epic adalah dia call mak dia di parking lot tu juga. Di tempat yang sama saya langgar benda yang saya tak nampak tu. Benda yang waktu mula-mula sekali starting cerita ni kan, dia reverse and then dia dengar macam dia langgar sesuatu kat belakang tu. Jadi mungkin tempat tu juga memang tempat dia lah agaknya kan. Dan ada lagi yang paling kebetulan, rupa-rupanya ada kes bunuh diri baru terjadi betul-betul sebelum kejadian yang terjadi pada diri saya sebelum ni. Jadi kawan saya pun tak tahu kerana kes tu tertutup disebabkan apartmen tu masih baru lagi. Yelah, kes-kes macam ni biasanya cepat je ditutup. Macam dulu saya pernah tahu ada satu kes bunuh diri dalam shopping mall. Maksudnya shopping mall kan kadang-kadang tinggi kan, bertingkat-tingkat. Orang tu kat tengah-tengah, biasa kita lalu kat keliling shopping mall kan dalam-dalam tu kan tengah aja kosong kan. Dia boleh terjun, dia boleh tingkat 4 ke bawah, jatuh pecah. Tak sampai dalam, tak silap saya tak sampai setengah jam dia jatuh, kepala dia pecah lah kat bawah tu. Dan pihak mall ni dia buat macam satu partition terus tutup, and then after saya ingat tak sampai setengah jam clear tempat tu semua dah bersih, dia buka balik macam tak ada apa-apa jadi. So benda-benda macam ni memang biasa jadi. Okey, berakhirlah kisah seram Malaysia yang pertama ni. Harap korang enjoy Saya nak sambung dengan kisah seram Malaysia yang kedua. Stay tune. Baiklah, untuk kisah seram Malaysia yang kedua pula, masih lagi kita berada dekat parking juga ya. Okey, untuk kisah yang kedua ni, parking KLIA dekat blok C. Siapa yang pernah parking kat sana? Boleh share cerita dengan saya Baik, kita teruskan cerita dia. Saya ni seorang student dekat salah satu universiti di area Nilai. Dan family saya ni berasal daripada Sarawak, which mean saya ni berada jauh di perantauan, berada jauh daripada family. Saya ni sebatang kera dekat sini. Macam tu lah lebih kurang Okey, baik. Ada satu hari ni abah saya call awal pagi and dia cakap, "Kak, abah nak pergi KL ni tengah hari nanti, naik mas. Pergilah KLIA nanti sebab tak dan kot abah nak pergi Kuala Syawak. Sebab abah ada bawa benda yang mama kirim ni. So bapak dia daripada Sarawak ni nak on the way ke Kuala Lumpur naik pesawat mas. So ada something yang mama dia kirim, so bapak dia bawakan. So hopefully dia nak jumpa dengan bapak dia dekat KLIA lah." Macam tu lah cerita dia. So saya pun mengiyakan je lah apa yang abah katakan tu kan. Masa tu pun road tax kereta dah expired kan. So saya pun minta tolonglah jasa baik kawan saya, bagi dia pinjamkan kereta dia untuk saya nak pergi KLIA nanti, kata dia. Dan around pukul 12 tengah hari macam tu, saya pun bawa lah roommate saya ni, seorang nama dia Wawa, temankan saya untuk pergi ke KLIA waktu tu. So saya tak berani pergi seorang-seorang tau, sebab saya tak pernah drive ke KLIA seorang-seorang. Yelah, kita bukan orang sini kan, tak berapa tahu sangat jalan, kata dia. Masa gerak tu, both of us decide nak lunch je dekat KLIA je nanti, sebab tak payahlah nak jalan jauh-jauh lepas tu kan. Jadi senang jimat masa, jimat orang kata semua boleh settle sekali jalan lah, tak payah ambil bazir-bazirkan masa. Jadi agak-agak nak sampai KLIA tu, tiba-tiba dah rasa lain macam tau. Tapi saya pun waktu tu, saya pun malah nak orang kata fikir banyak sangat lah. So saya pun senyapkan je lah apa yang saya rasa lain macam ni kan.
Dan tiba-tiba si Wawa ni pun berbunyi, sayangnya kalau KIA ni tak dijaga kan Kis. Kis tu nama saya lah Kalau dijaga taklah seram macam ni rupa dia. Kan. Masa tu kita orang baru melintasi tempat arrival, and sebelah kanan kita orang ni ada bangunan parking yang penuh dengan tumbuhan menjala. Memang tak dijaga KIA. Jadinya, okey, sambung cerita. Masa ni, saya pun tak tahu mana nak letak tempat parking kereta tau. Jadi, saya pun memang berlasah je lah pergi tempat arrival tu. Jadi, lepas keluar daripada tempat arrival tu, baru saya nampak signboard untuk parking. Jadi, saya pun ikutlah arah signboard tu bagi. Jadi, before kat tempat parking ni, ada banyak blok tau. Which is blok A, ada B, ada C, ada D macam tu. So, jadi saya memilih secara random lah. Saya pun pilih blok B sebab saya suka huruf B, kata dia. Masuklah ke tempat parking. Lepas tu park kereta belah ujung sikit, dekat dengan daripada lift lah. So saya siap WhatsApp mama sebab nanti takut terlupa kat mana saya parking kan. Jadi siap masak WhatsApp mama dia lah, bawa kereta orang kot, nanti tak jumpa macam mana, kata dia. So lepas tu saya dengan Wawa pun naiklah pergi arrival hall, tunggu Abah, apa semua kan, dah siap-siap settle semua. Jadi lepas Abah dah pergi dengan grup dia, maksudnya lah Abah settlekan kerja dia, dia pergi dengan grup dia, dia just jumpa saya untuk nak bagi apa yang Mama pesan ataupun kirim untuk saya. Dan saya tiba-tiba terus rasa macam balik je lah, rasa macam tak nak stay kat situ lama-lama tau, rasa macam nak terus balik je lah. Tak nak lah makan KLIA, lain macam pula rasa. Dan si Wawa tu okey lah, just setuju je lah. Lepas tu kita orang pun balik lah, ikut jalan dan lift yang kita orang gunakan tadi balik. Memang exactly the same lah laluan yang masa kita orang lalu untuk datang tadi. Dengan kita nak balik ni, saya follow path yang sama lah, jalan yang tadi. Lepas tu dah sampai dekat mesin bayar parking tu, tiba-tiba dia cakap, "Dik, ni mesin untuk bayar parking blok C saja." Saya pun rasa hairan. Kenapa pula blok C saja? Bayar parking blok B dekat mana pula? Kata dia. Saya pun masih cuba nak bayar kat situ tau. So memanglah kena reject, memanglah tak boleh kan, sebab tu untuk blok C saja. Dan Wawa cakap, apa kata kita pergi dekat bawah dulu, mana tahu kat bawah tu ada mesin parking, kata Wawa kan. Saya pun layankan, iyakan je lah kan. So tapi tak silap saya mana ada mesin bayar parking kat bawah tu. Tapi tak apalah, tak salah mencuba, kata dia. Just pergi je lah turun bawah untuk nak tengok mesin bayar parking tu kan. So masa tengah tunggu lift tu, saya dengan Wawa bercerita lah pasal barang yang mak saya kirim tadi. Mak saya ni kirimkan dapur masak elektronik tu untuk saya masak-masak kat sini. So lepas tu both of us diam sekejap sebab pintu lift tu dah terbuka and suruh kita orang masuk. Dan masa tu saya tak pandang kiri kanan dah sebab nak masuk cepat punya pasal kan. Lepas tu baru saya perasan yang si Wawa ni tak ada. Allahu Akbar. Jadi masa saya ni cepat-cepatlah tengok dia dekat lift yang lain. Rupanya si Wawa masuk lift lain, which is lift tu berdepan dengan lift yang saya masuk. Jadi seorang kat sebelah sini, seorang kat belah depan sebelah sana. Lepas tu saya pun jerit lah nama dia kan. Dia terkebil-kebil waktu tu. Saya pun tanya dia, "Kenapa you masuk lift tu? Bukan you dengan I ke tadi?" Kata dia. "Sejak bila pandai berpaling tadah dengan I ni?" Kata dia. Allahu Akbar. Mungkin lift dekat KL ini dia mungkin boleh transparent kot, boleh nampak macam tu kot. So saya pun buat lawak sekejap dengan si Wawa ni. Lepas tu Wawa jawab, "Bukan you tadi dengan I ke tadi? Sejak bila you keluar lift tu tadi? I terkejut berut tengok you dah ada dekat lift lain," kata dia. Saya pun gelak je lah bila masing-masing buat lawak kan. Saya pun jawab lah, "You tengok orang lain kot tu," kata saya. Lepas tu pun jawab, "Taklah Kis, memang you lah." Then saya pun malas nak melayan si Wawa tu. Sampai je yang dekat level yang sepatutnya park kereta tu, saya pun keluar lift. So waktu keluar daripada lift ni, saya dah start rasa lain tau. Suasana dia dah lain macam dah. And surrounding dia dekat situ pun pelik. Saya waktu tu dah rasa tak sedap hati dah. Memang waktu tu cuma kami berdua je yang ada dekat lift tu. Dekat luar lift pun kita dua orang je yang ada lah. Wawa pun cakap, apa kata kita cuba cari kereta dulu kot kan. Lepas tu saya pun jawab, I rasa lain macam lah ni bukan tempat dia ni blok C, kita kan blok B. Lepas
Lepas tu Wawa pun, sebab Wawa ni insist juga nak cari kereta dekat situ. Jadi laluan keluar daripada tempat lift tu ada dua je tau. Daripada tempat kita orang keluar daripada lift tu, dia nak keluar dari situ, dia ada dua laluan. So saya pun cakap lagi dengan Wawa, Wah, lain macam gelap ni Wah, ni gelap sangat dah ni. Tempat kita parking tadi tak segelap ni pun. Tapi Wawa tak layan I pun. Dia just lalu je dekat satu lorong gelap tu. Dia main just jalan je. Saya pun ikut je lah. Yelah, anak orang kot, takkan saya nak biarkan dia jalan seorang-seorang kan. Buatnya kena apa-apa dah saya nak menjawab dengan mak dia pula nanti. So lepas tu nampaklah parking. So kita orang kan jalan. Sebab kita orang parking dekat belah hujung. Jadi saya pun just try untuk pergi ke belah hujung lah. Cari kereta tak jumpa guys. So saya memang dah siap keluar daripada lift tadi. Memang dah berpeluh-peluh dah kan. Jadi makin berpeluh-peluh lah. Dah macam kena simbah air dah dia punya peluh dah. And lepas tu tiba-tiba saya rasa bulu roma saya dah start meremang tau. Saya takut ada benda yang tak elok jadi. Jadi saya pun tarik tangan Wawa ni, better kita naik balik lah. Dah lah rasa lain macam sangat dah ni. Wah, jomlah naik. Sepanjang perjalanan nak ke lift tu, saya baca ayat kursi dan minta doa semoga dipermudahkan segala urusan kita orang waktu tu lah. Dah start baca zikir, segala zikir semua dah baca dah. Sampailah ke atas balik. And Wawa cakap, mungkin kita salah level kot ni. Lepas tu saya pun cakap, Lek, bagi saya bertenang, bagi I bertenang kejap, kata dia. You. Tiba-tiba saya teringat masa saya hantar nenek pergi umrah dulu, Abah ada bawa saya lalu dekat satu food court untuk pergi ke arrival hall. Jadi saya cakap lah dekat Wawa, jomlah ikut I rasa kita salah tempat ni. Pusing naik turun eskalator. Dan tiba-tiba ada dekat level parking bus lah pula, kata dia. So naik lagi ke kiri lah, ke kanan lah, barulah saya ternampak food court tu. Sebelum masuk food court tu, saya dah siap-siap berdoa dah. So minta Allah tunjuk jalan. Saya nak balik and jumpalah kereta kawan saya yang kita orang pinjam tu kan. So masa tu tak sedar dah, jam dah tunjukkan pukul 4 babe. Zohor dah nak dekat habis. Kita orang dua orang ni belum solat Zohor lagi tau waktu tu. Sebab pergi tadi pukul 12.30, jadi belum masuk waktu Zohor. Dan kita orang dah kat sini sampai pukul 4. Dah Zohor dah nak habis dah. Lalu kat food court tu, lepas tu nampaklah signboard parking block B. Masa tu rasa macam nak syukur kat situ juga. Jadi betapa gembiranya saya disebabkan signboard tu je. Alhamdulillah. Dan dekat situ pula ada orang ramai berbanding dekat kawasan yang blok C tadi tu yang sunyi. Yang peliknya, macam mana boleh bertukar jalan? Sebab seingat saya dengan Wawa, kita orang guna jalan yang sama. Macam mana boleh salah jalan pula? Masa nak pergi ke tempat arrival dalam negeri, kita orang lalu international punya arrival hall. Nak balik pun sama. Kalau fikirkan balik, memang tak logik tau. Lepas tu saya pun pergilah bayar parking apa semua, gedebak-gedebuk. And finally kita jumpa kereta kawan saya yang kita orang pinjam tu. Alhamdulillah, syukur betul saya waktu tu. Sepanjang dalam perjalanan dalam kereta tu, saya dengan Wawa waktu tu dah diam je dalam kereta. Sebab apa tau? Sebab masing-masing dah penat. Sebab sesat jalan dekat KLIA kan. Dekat KLIA 2 tak pernah pula kita orang ni tersesat. Dan tiba-tiba dekat KLIA ni boleh pula tersesat, kata dia. Jadi saya pun cerita ni dekat kawan saya yang saya pinjam kereta dia tadi. Dia cakap mungkin pandangan saya dengan pandangan Wawa ni ditutup oleh iblis. Wallahu alam bisawab. Kebenaran dia tu macam mana saya pun tak pasti. Hanya Allah saja yang mengetahui. Dan seminggu lepas tu viral pula kisah makcik guard yang kena rasuk Pontianak dekat parking blok C tu. Korang tahu tak cerita ni? Kalau tahu share kat saya, sebab saya tak pernah dengar pula. Ataupun mungkin saya ni dah ketinggalan zaman katanya kan. Which is tempat yang sama saya dengan Wawa ni sesat. So saya bersyukur sangat-sangat sebab tak jadi apa-apa dekat saya dan Wawa waktu tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua dan yang terakhir untuk kisah seram Malaysia kali ini.
Harap anda enjoy. Terima kasih banyak-banyak. Sebarang komen dan like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Dan setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda tonton, insya-Allah. Dan yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.